اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى الأولي الألباب. ربنا زئنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلحمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kini dan selama-lamanya. Maka kita bertemu lagi dalam kuliah mingguan kita, sambungan daripada minggu yang lalu, masih lagi dalam berkisah tentang bab solat, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung dengan yang seterusnya. Okey, kalau hari itu kita berhenti, kita masuk sehingga hari ini pada muka surat 96 bagi siapa yang ada kitab, maka dalam bab rukuk, iaitu dalam turutan yang kelima. Siapa yang ada kitab boleh rujuklah insya-Allah. Okey, dalam bab rukuk. Okey, di mana tidak ada perbezaan pendapat tentang wajibnya rukuk pada setiap rakaat. Maksudnya dalam pendapat 4 imam mazhab ataupun para alim ulama tidak ada perbezaan, khususnya bab rukuk lah. Rukuk yang benar adalah caranya, dia memberikan tata caranya adalah membengkokkan dengan kedua belah tangan menyentuh kedua lutut. Maksudnya dua tangan kita ini mestilah terkena kepada kepala lutut kita. Dan punggung serta lehernya sejajar. Iaitu punggung kita itu kalau ikutkan bila kita membongkok, dia dengan leher itu mestilah sama rata. Dia tak bolehlah, maksudnya dalam keadaan punggung kita tinggi, lepas tu kita rukuk tu terlalu bawah. Kan ada kadang-kadang orang rukuk tu dia macam nak fleksibel, dia tolak sampai ke bawah. Maksudnya lehernya ataupun kepalanya lebih bawah daripada punggung. Untuk mencapai tomak ninah harus berhenti seketika. Maksudnya bila kita rukuk tu Allahu Akbar, bagi wanita dan perempuan mestilah tangannya itu dibengkokkan untuk menutup di bahagian kedua belah ketiaknya. Kerana bagi wanita, ketiak yang terbuka itu dianggap sebagai aurat. Lalu ditutuplah, itu wanita. Kalau lelaki tak jadi masalah, rukuklah dalam keadaan dikembangkan tangannya. Maka itulah yang sebenar-benar dalam keadaan rukuk kita. Kalau kita nak tengok dari segi rukuk ni, contohnya macam mana kita nak tengok rukuk kita ni betul ataupun tidak. Kalau dalam pengajian praktikal solatnya, bila kita rukuk tu, cuba letak air. Botol air ni ataupun cawan. Botol air ni buka tutup ni, kita letak atas belakang kita. Tulang belakang kita, adakah dia tidak bergerak seperti ini? Dia tegak lah. Kalaulah sekiranya dia ni, kita punya tulang belakang ni tak straight, maka dia akan jadi macam ni. Itulah bagaimana dipanggil garis ukur ataupun aras untuk kita mengetahui tentang lurus ataupun tidak kedudukan keadaan kita rukuk itu. Itu dalam praktikal solatnya. Cuma dalam persoalan kita hari ini, adakah perlu mengangkat takbir untuk sebelum kita rukuk tu? Contohnya rakaat yang pertama kita solat habis sampai ala surah, kemudian kita nak rukuk. Adakah perlu di antara kita ini untuk mengangkat takbir ataupun hanya terus rukuk? Kita telah ceritakan pada minggu yang lalu, di mana yang kita angkat takbir ini jatuh kepada sunat. Tidaklah jatuh kepada wajib. Maknanya sunatlah. Kalau nak angkat pun boleh, tak angkat tak jadi masalah. Cuma Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengangkat takbir pada 4 perkara ataupun 4 keadaan ketika mana Nabi Muhammad kita solat. Itulah 4 dia. Yang pertama pastilah takbiratul ihram, kan? Allahu Akbar, dia angkat takbir. Kemudian sebelum dia rukuk, Allahu Akbar. Tapi angkat takbir ini tadi sebelum rukuk itu tadi adalah perkara sunat, bukanlah perkara yang wajib di dalam solat. Maksudnya kalau kita tinggalkan pun tak jadi masalah. Ia masih lagi perkara sunat. Kalau kita buat, dia menjadi perkara sunnah, iaitu mengikuti apa yang baginda Nabi kita buat. Lalu kita cek balik. Maka dikatakan di sini perlulah berhenti seketika. Maksudnya bila kita rukuk tu,
Allahu Akbar. Kan kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Perlu berhenti seketika. Tidaklah dalam keadaan yang terlalu cepat ataupun dalam keadaan yang terlalu laju. Maksudnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada tumakninah. Tumakninah ni maksudnya berhenti seketika. Kalau kita nak tahu dari segi sains dan juga kesihatan, apabila kita rukuk itu dekat tulang belakang kita ni yang di sisi pinggang kita tu, kan, dia kadang-kadang dia berasa sikit kat situ. Dia macam ada berasa tegang ataupun ada berasa sehingga kadang-kadang dia boleh sampai dekat sini juga kita boleh berasa. Maka itulah antara kedudukan rukuk kita yang betul. Sebab dia nak mengalirkan perjalanan darah. Kerana itulah solat ini merupakan salah satu daripada kesihatan. Tapi cuma kita ni kalau hari ni kalau tak sihat, kita tak solat secara apa? Orang kata secara sempurna. Cuba kalau sihat, baru solat sempurna. Seharusnya bila tak sihat tu, ajar diri untuk solat dengan sempurna. Kerana dia dapat memberikan dari segi perubatan dan rawatan yang bagus dari segi perjalanan darah. Itu bab rukuk. Maksudnya bila kita nak rukuk tak jadi masalah, nak angkat takbir pun boleh, tak angkat takbir pun tak jadi masalah. Ada 4 perkara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir di dalam solatnya. Okey, itu bab rukuk. Kita teruskan. Selesai saja daripada rukuk, baca dia 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang wajib sekali. Yang sunatnya 3 kali. Maka ikutlah pada keadaan. Sekiranya kita ini nak cepat, ataupun kita ini contohnya kita berhenti R&R, orang bukan main ramai lagi nak solat, maka kita ambillah saja bacaan yang wajib sahaja. Sebab apa? Untuk memberi ruang dan peluang kepada mereka yang lain yang sedang menanti untuk waktu solat. Ambil wajib. Wajibnya sekali, sunatnya tiga kali. Okey, lalu kita lepas saja rukuk, kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Wajib ke atas diri kita untuk mengangkat takbir. Angkat Sami Allahu liman hamidah, iaitu kembali berdiri seperti halnya sebelum rukuk. Maknanya berdiri tegak kembali. Dalam hal ini juga wajib tumakninah. Maksudnya berhenti seketika. Bukan bermaksud kita Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Belum sempat turun tangan dah Rabbana lakal hamdu. Turun dia tangan, kita pun turun sujud. Bukan bermaksud begitu. Maka bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, summarka hatta tatma'inna raki'an. Dia kata summarfa hatta tadila qa'imah. Kemudian rukuk sampai engkau tumakninah dalam rukuk. Maksudnya waktu rukuk pun Nabi kata pada kita, iaitu dia kata tumakninah. Iaitu kau tumakninah, berhenti seketika. Kemudian dia kata summarfa hatta tadila qa'imah. Maka kau bangkitlah kembali dalam keadaan kau tumakninah juga seketika. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia dikeluarkan daripada hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Najah dan Ahmad. Maka sahihlah ni. Dan kerana berdasarkan hadis inilah diriwayatkan daripada Huzdalifah. Huzdalifah tu tempat. Huzaifah pada suatu hari dia melihat seorang lelaki yang rukuk dan sujud dengan tidak sempurna. Setelah lelaki itu selesai solat, Huzaifah berkata kepada lelaki tersebut, engkau belum solat. Lalu lelaki itu menjawab, aku menganggap sudah sempurna. Jawablah Huzaifah kepadanya, seandainya engkau mati, maka engkau mati di luar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dasar daripada hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Untuk mengatakan bahawa mereka ini terlalu menjaga tentang kesempurnaan solat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran itu tentang bagaimana ingin solat, tetapi disempurnakan oleh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus solah wa atuz zakah, iaitu kau dirikanlah solat dan kau mengeluarkan zakat. Kemudian diperintahkan kepada kita iaitu Yaumus Siyam, berpuasalah engkau di bulan Ramadan. Lalu bagaimana ingin solat pada ketika itu? Nabi jawab apa?
kau solatlah seperti mana engkau melihat aku solat. Lalu para sahabat Nabi ketika itu dia melihat bagaimanakah Nabi solat, dan ketika itulah mereka menjadikan segala sunnah-sunnah Nabi itu sebagai satu perkara yang wajib ke atas mereka untuk solat. Kalau kita tengok daripada hadis ini ataupun daripada Huzaifah, dia sampai mengatakan kalaulah tidak ada tokmah ninah itu, maka tidak sempurna solat. Maka pentingnya tokmah ninah. Kalau kita tengok kenapa pentingnya tokmah ninah ni di dalam rukun solat. Aku cuba kita buka fikiran kita, kita renung. Kenapa penting Tak apalah Ustazah, kita janji kita solat je lah. Contohlah kan, kita nak cepat. Kalau kita buka minda kita, ketika mana kita berada dalam keadaan solat, ketika itu sebenarnya, dalam erti kata lainlah bahasa yang kasar, ibarat seperti kita exercise. Kita ini sebagai orang kata bersenam lah. Bersenam maksudnya macam mana? Kita bersenam tu dalam keadaan di mana kita ini ada masanya kita berdiri, ada masanya kita duduk, ada masanya kita separuh berdiri. Maka keadaan ketika itu adalah merujuk kepada keadaan jantung kita yang tidak berapa, orang kata kadang-kadang kita perasan bila kita solat ni berpeluh. Sebab itulah bila solat kita on aircon. Kerana ia ibarat seperti satu exercise. Lepas dia kita berdiri, kita separa, lepas tu kita tegak balik, kemudian kita sujud pula, kemudian kita duduk, kemudian kita bangun. Maka itu merupakan salah satu exercise. Pentingnya tokmah-ninah ini adalah untuk kita mengawal atau menentukan kadar degupan jantung. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok, bila tidak menjaga pada ketika ini, kadang-kadang bila kita solat tu kita pening. Ataupun kadang-kadang kita tengok makcik-makcik ni macam saya tengok kadang-kadang dia kata tak boleh Ustazah nak solat. Sebab apa? Bila lama-lama macam ni makcik pening. Sebab dia tidak menjaga tata cara yang betul di dalam solat. Contohnya sujud tu jangan terlalu laju. Belum sempat darah turun tu kita dah bangun. Tu yang kadang-kadang jadi berpinor, jadi pening. Maksudnya begitu. Maka yang ketujuh adalah sujud. Sujud, Ibnu Qudamah mengatakan bahawa sujud itu wajib berdasarkan daripada kitab dan ijma' para alim ulama'. Al-kitab bermaksud di sini adalah pastinya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan serta sujudlah dalam mengerjakan sembahyang dan beribadahlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya serta kerjakan amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab itu kalau kita tengok daripada hadis ini ataupun kita tengok daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita kaitkan pula dengan azan. Sebab itu kita tidak boleh kata orang yang solat ni orang tak berjaya. Kalau dengan panggilan azan pun Allah dah panggil, hayya ala solat. Allah kata apa? Marilah kita mengerjakan solat. Selepas itu Allah tambah lagi, hayya alal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Bagaimana mungkin dengan sahutan itu tidak menjamin ataupun tidak memberi kira kepada kita untuk mencapai tentang sifat-sifat yang berada di atas dunia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj ni juga, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya kami ya Allah. Kamilah orang-orang yang beriman itu. Lalu dia kata rukuk dan sujudlah. Dipanggil sebagai, dalam rukuk dan sujud ni membawa maksud adalah solat lah. Solat yang bagaimana? Yang sempurna. Bukannya maksudnya tidak ada niat, terus rukuk sujud je tak apa Ustazah. Orang kata dalam surah Al-Hajj Allah suruh rukuk dan sujud. Maksudnya begitu. Maka perlulah dalam kesempurnaan solat dan beribadat kepada Tuhan dengan mentauhidkannya. Sebab itu direlatekan lagi dengan lafaz dalam azan tadi. Mula-mula dibuka dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diajak untuk mentauhidkan Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar melainkan Dia, ya Allah. Tidak ada pun yang mampu memberi melainkan Dia, yang menunjukkan tentang kebesarannya.
Dengan panggilan itu sebenarnya dah mendidik kita untuk mentauhidkan Allah. Dan ditutup dengan, kalau kita tengok sekali azan tutup, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Dia tambah lagi dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya amal ibadatku hanyalah untukmu semata-mata ya Allah. Itu dalam perkara yang dikata mentauhidkan Allah. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan. Dituntut oleh kita untuk melakukan amal-amal kebajikan. Contohnya apa? Contohnya kita tak boleh menjadi orang yang ahli ibadat. Rajin solat, rajin mengaji, rajin berzikir, tetapi kita tidak bersedekah. Kita tidak membantu orang yang susah. Kita ini tidak ada ihsan kepada sesuatu perkara yang berkaitan dengan alam. Contohnya kadang-kadang kita tengok kucing, kan? Kita rembat dia pakai slipper contoh. Ataupun kadang-kadang kita nampak ayam melintas, kita tak brake pun. Kita duk langgar je pakai. Maksudnya melakukan amal kebajikan ini terlalu besar skopnya. Termasuk jugalah daripada seorang anak menghormati kedua ibu bapanya, berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Maka seorang ibu dan ayah mendidik anak-anaknya. Banyak skop amal kebajikan ni, terlalu banyak. Untuk apa? Supaya Allah kata, dengan engkau buat perkara ini, engkau akan berjaya. Bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Mana mungkin orang yang solat dengan sempurna, orang yang menjaga amal kebajikan tidak mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ini bukan janji manusia, tetapi firman Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Adakah kita meyakini ataupun tidak? Cumanya perkataan di dunia ini yang kadang-kadang menjadi kepada kita satu titik aras dan juga garis panduan. Dunia ni Allah nak suruh kita buat apa? Dunia ini adalah landasan ataupun R&R yang perlu kita capai kepada kehidupan yang hakiki di akhirat. Dekat dunia lah kena buat segala kesempurnaan. Akhirat mendapat reward sahaja. Dekat dunia lah nak kena solat banyak-banyak. Dekat dunia nak perlu buat amal kebaikan. Dekat dunia lah kita nak sekat segala nafsu kita. Dunia bukan tempat untuk kita melampiaskan segala nafsu kita. Maka di sinilah kita kadang-kadang tak dapat menafsirkan tentang bagaimana kejayaan yang sebenar di sisi Allah. Sebab itu Allah kata, aku tidak memandang amalmu, aku tidak memandang akan hartamu, aku tidak memandang akan wajahmu, yang aku ingin pandang hatimu. Maka daripada solat ini Allah kata, solat yang sempurna akan mencegah daripada kemurkaan, keengkaran. Kadang-kadang orang kata, Ustazah dia tu solat tonggak-tonggik tapi Ustazah. Kalau bab itu pun sangat subjektif. Kita pun tak nak ambil apa, bukan tak nak ambil tahu, tidak mahu mengambil apa-apa bahagian pun. Kerana solat itu yang diterima adalah urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Cuma keberkesanan solat itu boleh dilihat dengan keadaan sekeliling syariat kita. Bagaimana kita berhubung dengan ahli keluarga kita, bagaimana kita ini berhubung dengan alam sekeliling kita. Dia banyaklah dalam menentukan. Sebabnya diri kita dan juga alam ini adalah ciptaan Allah. Seluruhnya adalah ciptaan Allah. Seluruhnya. Diri kita ni, tubuh badan kita ni, kalau kita tadabur satu persatu ni, renung diri pun dah menangis. Memang dah tak boleh kata apa. Tetapi kedekut dan sombongnya kita, sehingga Allah kata, apabila engkau melakukan solat sunat duha 2 rakaat itu, seperti engkau sedekah. Sampai macam tu Allah kata. Sedekah kepada siapa? Kepada Allah. Dengan beribu-ribu, trilion neutron yang ada dalam tubuh badan kau. Tetapi kita buat tak? Tak buat kadang-kadang. Sibuk. Terlalu sibuk dengan dunia. Kerana dunia ini adalah satu ujian je buat kita. Di mana kadang-kadang bila kita tengok bab dunia dan akhirat ini, kita ni melalui fasa ujian.
Ujian je semua yang ada dekat kita sekeliling ni, semua ujian. Hatta diri kita juga ujian. Sebab itulah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Pertama sebelum kau nak berubah, hatta pepatah ini dan juga garis panduan ini juga dibawa oleh golongan-golongan orang barat. If you want to change, you have to change. The first one is your circle. Nabi pun cakap, kau berkawanlah dengan orang yang pakai minyak wangi, kau wangi. Sampaikan Allah berkata dan juga Nabi juga berkata begitu. Pentingnya untuk kita ini mendidik diri kita. Musuh utama dalam hidup kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Tak payah cari orang lain. Inilah paling susah, kan? Sebab itulah kita kena berjemaah. Seorang-seorang insya-Allah lah. Memang tak dapat lah. Kalau orang lain, wallahu alam. Kalau saya tu memang bukan ke pantai lagi, ke laut, bukan laut lagi, dalam lagi saya terjun. Maksudnya kadang-kadang terlepas juga. Maka kita tengok sumakninah. Ataupun dia kata ketika sujud termasuk salah satu rukun solat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Rasulullah kata apa? Kemudian sujudlah sampai engkau sumakninah. Maksudnya kau berhenti seketika dalam keadaan sujud. Maknanya bila kita ni sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Cukuplah sekadar itu. Kalau nak tambah pun boleh hamdan kasiran thayyiban mubarakah. Tak jadi masalah. Nak tambah di mana-mana pun tak jadi masalah. Contohnya kadang-kadang ada bacaan yang ditambah ketika rukuk. Walaupun kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali ditambah. Cuma jangan melebihi pada kadar Al-Fatihah. Maknanya kalau kita tambah tu sampai Al-Fatihah tu boleh. Amin kita masih lagi dengan menambah. Dia tidak boleh. Maknanya sesingkat yang boleh. Lalu seterusnya kita sujud. Okey, bila mana kita sujud ni keadaan secara praktikalnya. Saya menyambut baiklah di mana Kak Azian kan dia minta secara smart solat praktikal. Nanti insya-Allah kita akan buat. Yang macam ni susahlah juga kita nak tunjuk-tunjuk lah. Kalau saya nak tunjuk pun susah, orang nak tengok pun masalah. Sebab yalah al-maklum lah. Saya ni tak ada apa orang kata tukang yang ambil gambar tu, fotografer, camera woman tu saya tak ada. Saya lah camera woman, saya lah admin, saya lah semualah saya semua. So agak sukar lah nanti insya-Allah ada ruang dan peluang kita buat. Iaitu ketika mana kita sujud itu. Berdirinya kita sujud. Nak turun lutut dulu ke tangan dulu? Mana satu ni? Boleh jawab? Lutut dulu. Lutut dulu ke tangan dulu? Macam mana ni? Sekejap. Sekejap fikir Ustazah. Sekejap. Sekejap saya tengah fikir. Sekejap saya nak try sujud. Tangan dulu Ustazah. Tangan dulu Lutut dulu Ustazah. Lutut dulu. Ada yang kata lutut, ada kata tangan. Jawapan yang tepatnya adalah lutut dahulu. Tapi orang yang dah berumur, dia turun tangan dulu. Dia seharusnya turun lutut dulu. Maksudnya kita bongkok dulu, kita turun lutut. Dia bukan turun satu lutut Maknanya kanan dulu baru kiri. Tak. Kedua-duanya serentak. Maksudnya sami Allahu liman hamidah. Lepas tu baru kita turun kedua-dua lutut sekali, baru kita turun tangan. Dah turun lutut baru turun tangan, lalu kita tekapkan muka. Okey, bahagian-bahagian di dalam sujud. Iaitu apakah bahagian yang perlu? Dia ada 7 anggota yang mesti mengenai kepada sujud kita. 7 anggota. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota badan. Yang pertamanya dahi. Dahi ini, pertama dahi. Kemudian beliau mengisyaratkan tangannya ke arah hidung. Rasulullah tunjuklah ke arah hidung. Kemudian Rasulullah menunjuk kedua belah tapak tangan. Dua belah tapak tangan. Lalu dan hujung jari kaki. Jari kaki kita tu hujungnya. Maksudnya dia macam ni. Dia macam tu kan. Okey. Kemudian
tanpa dijuntaikan pakaian dan rambut untuk alas sujud. Ini membawa maksud daripada hadis Al-Bukhari dan Muslim ini, dia kata maksudnya jangan kita juntaikan rambut. Contoh orang rambut panjang, ini pasti bukan perempuan. Contoh lelaki kan. Kalau perempuan confirm batal. Oh, saya nak test Ustazah ni, Rasulullah kata boleh rambut. Dia pun tak payah pakai. Tak. Maksudnya rambut, kalau orang lelaki kadang-kadang dia sujud, dia tak ikat rambut kan. Lalu dia turun sekali. Turun sekali, jangan ada yang menghalangi, iaitu dahi, hidung, tangan. Mungkin rambut dia panjang sangat, kena tangan pun dia tutup. Tak boleh. Contoh kalau perempuan normal lah, telekung. Dia sujud tu dengan telekung tu jadi sejadah. Tak boleh. Sebab ini adalah 7 anggota yang mesti kena kepada anggota sujud. Cuma hidung. Hidung tak jadi masalah. Dia bukan satu perkara wajib. Hidung ini bukan. Kadang-kadang kita tengok orang pakai mask kan. Hidung ni tak kena, sah ke dia solat? Sah. Contoh lelaki yang pakai serban. Bila dia pakai serban, dia ada ekor serban kat belakang. And then bila dia sujud tu, terkenalah menutup dahi. Dia perlu kalihkan. Perempuan pun kalau tudung ke apa yang menutupi, perlu alihkan. Termasuk juga kedua belah tapak tangan. Iaitu kalau perempuan kadang-kadang tu telekung dia labuh, dah dia tutup dengan macam ni sekali, tertutup dengan telekung. Dia perlu kalihkan. Okey, adakah dua ini bila ternampak dia katakan batal? Tidak. Dua ini adalah bukan yang membatalkan ataupun bukanlah dikatakan aurat wanita. Itu maksud dia. Lalu inilah yang kita perlu buat. Makna turun kedua-dua. Okey, tangan, kedudukan tangan ini ada yang buat bentuk V, ada yang buat bentuk macam ni, ada yang buat bentuk macam ni. Okey, yang lebih mudahnya kalau nak tahu keadaan sujud yang betul, khususnya kalau kita nak tengok bila kita sujud tu kita bangun tak batuk. Tu insya-Allah settle. Kadang-kadang bila orang sujud kan, contoh macam kita buat solat sunat tasbih kan lama sujud tu kan. Bila tu dia batuk, kok batuk. Maksudnya keadaan sujud dia tu kurang betul. Ataupun sememang dia dah batuk tu lain ceritalah. Ni kan dia kan takut dia salahkan. Ustazah kapet orang ni lah, kapet masjid lah, macam-macam kan. Tak sebenarnya. Sebab apa? Bila mana dia sujud dalam keadaan yang betul, mana mungkin dia akan batuk. Ni tangan kita ni letak, lalu muka kita ni di tengah-tengah di antara tangan ni. Sini, ni muka kita. Kemudian pastikan telekung kita kiri kanan ni jangan tutup. Jangan tutup macam ni. Bila dia tutup tu yang kita batuk sebab kita mula sesak nafas. Itu adalah caranya. Sebab tu kan kadang bila orang dia nak rukuk tu, nak sujud tu dia Allah, dia apa? Dia tarik telekung dia buat bentuk macam tu baru dia turun. Sebab dia nak kecilkan telekung dia. Supaya tepi kiri kanan ni dia tak tutup. Bila tutup, pernafasan tak masuk, udara tak masuk. Tu yang batuk. Itu adalah bagaimanakah keadaan sujud. Ada soalan tadi. Okey. Ini antara solat sunat rawatib dan qada. Ini saya rasa minggu lepas saya dah ada hurai ni, tapi tak apalah. Okey. Antara qada dengan rawatib, kita kena faham. Rawatib ni ini rawatib ke solat sunat qabliyah ba'diyah? Rawatib tu bunyilah. Maknanya ada solat sunat rawatib iaitu solat sunat yang selepas maghrib, hifzul iman tu. Ataupun solat sebelum dan selepas, qabliyah ba'diyah. So mana satu yang penting? Kita kena faham dan maklum. Untuk solat sunat sebelum waktu solat dan selepas waktu solat, itu adalah solat sunat yang menampung solat kita dalam solat yang sempurna. Maksudnya ketika mana kita solat fardu, dalam solat fardu kita sudah pastilah tak 100% sempurna. Itu sudah pasti. Iaitu mungkin daripada kekusyukannya. Itu pastilah 100% lah. Tak ada orang yang boleh kusyuk betul-betul sungguh lah. Melainkan Rasulullah, para sahabat Nabi, para salafus soleh, para sufi. Kalau kita ni, Allah, kalau baca Al-Fatihah tu bunyi handphone, confirm dengar. Maksudnya masih belum capai kepada kesempurnaan solat. Lalu
dalam lubang-lubang yang kita buat dalam solat fardu itu ditampal oleh solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Maka dua solat ini menampal solat fardu tersebut. Tetapi solat qada. Solat qada ini adalah solat yang dituntut. Ibarat seperti kita ni berhutang dengan orang. Saya suka ambil contoh. Contohnya saya hutang dengan bank CIMB Bank. Saya hutang dengan CIMB RM4,000. Ikat selama 1 tahun. Tapi saya kata dengan CIMB, saya tak mau bayar langsung pokok. Saya nak bayar interestnya. Pokok je ya jalan lah saya kata. Rasa-rasanya macam mana? Rugi tak saya? Pastilah rugi. Sebab apa? Yang penting pokok jalan. Begitu juga dengan solat fardu yang kita perlu qadakkan. Iaitu solat qadak ni penting. Dia lebih penting daripada perkara-perkara solat-solat sunat. Kerana apa? Kita dah bincang minggu lepas. Kalau siapa yang ingat, yang benda pertama, apabila kita dibangkitkan nanti, Allah akan tanya. Soalan pertama Allah hisap apa dia? Solat. Solat yang mana? Solat yang wajib. Yang kita tinggal dulu-dulu tu. Contohnya, ialah zaman kita hoya-hoya dulu kan. Kadang-kadang entahlah ingat solat ke, tak solat ke Ustazah kan. Lewat ke, batal ke, macam-macam lah kita memikir kan. So, apa yang boleh kita buat? Kita bila ada kesedaran tersebut, walaupun sudah terlewat, kita usaha untuk qada solat. Niat. Ya Allah, aku dah sedar ya Allah kesalahan aku. Banyak dulu masa sekolah menengah tak solat. Contohlah kan. Masa aku kerja-kerja dulu pun banyak tinggal ya Allah. Maka aku berniat ya Allah, mulai hari ini aku ingin qadakkan solat. Usaha. Usahalah. Walaupun ada ulama yang mengatakan, katalah kita niat hari ini, baru niat. Kan? Lepas tu kita usaha malam ni lepas solat isyak kita qada sekali solat isyak. Esok meninggal. Maka Allah terima dah. As long as kita dah ada niat. Tapi jangan sekadar niat. Saya niat je Ustazah tapi tak pernah nak usaha. Tak boleh juga. Maksudnya pentingnya qada solat berbanding perkara solat sunat tadi. So boleh beza soal qada ni solat sunat ni contohnya solat sunat kita panggil tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat tarawih contohnya, solat sunat tasbih contohnya kan. Ataupun solat hajat. Dia lebih kepentingan kepada solat qada dahulu. Cuma solat qabliyah dan ba'diyah itu cubalah untuk kita penuhi. Kalau ada masa ataupun ada peluang. Contohnya nak buat macam mana Ustazah? Kalau saya ni solat qabliyah ba'diyah anak saya tak ada orang ambil. Maka nak lazimi mana dulu? Qada lah. Ataupun macam mana pun cara kita cubalah usaha. Masing-masing ada 24 jam, 24/7 ada cara ni untuk kita lazimi. Maka yang penting adalah qada solat. Okey, berbalik pada perkataan ataupun soalan tersebut. Habis Ustazah, orang ajak saya solat tarawih macam ni Ustazah. Tu banyak isu yang hari tu solat tarawih kan. Masing-masing ada pendapat. Cuma pendapat saya, kalau nak qada tu memanglah dia kepentingan qada. Tetapi solat tarawih itu hanya datang setahun sekali. Berkorbanlah untuk mendapat fadilat solat sunat tarawih. Cubalah. Memanglah kita tahu boleh dapat fadilat berimam. Tetapi fadilat solat tarawih tu tak dapat, rugilah. Tambahlah sikit, mungkin bangun awal pagi, orang selalu bangun pukul 4, kita bangun pukul 3. Bangun pukul 3 kita qadaklah solat subuh, zuhur, asar. Untuk menggantikan yang kita dapatkan waktu kita solat tarawih. Itu maksudnya. Ataupun contohnya masjid-masjid dia buat solat hajat, solat hajat untuk apa? Anak SPM ke contohnya, solat hajat macam-macam lah. Solat minta hujan ke atau apa saja. Lepas tu kita kata tak boleh lah Ustaz saya nak pergi. Sebab apa? Saya qadak pun banyak lagi ni. Okay. So baik saya qadak lah dulu. Maksudnya kalau dalam satu-satu peristiwa yang meraihkan, yang jarang dilazimi. Bukanlah dia buat setiap hari contohnya kan. Pergilah. Tak jadi masalah. Contoh kalau kita buat solat sunat tasbih sebulan sekali, pergilah. Tak payahlah kata Ustazah tak boleh Ustazah, saya ni qadak. Kita nak buat solat sunat apa? Solat qada itu contoh solat sunat tasbih 4 rakaat. Qadaklah 4 rakaat solat isyak sebelum solat sunat tasbih ataupun selepas itu mana-mana pun boleh.
Pada waktu ketika mana boleh solat qada ni? Bila-bila masa sahaja. Cuma dia boleh bila-bila masa. Contohnya nak qada solat subuh waktu zuhur, tak jadi masalah. Cuma ada pendapat yang mengatakan bahawa tidak boleh ketika naiknya matahari dan juga turunnya matahari. Cubalah elakkan. Cuba. Jangan waktu nak naik tu, time tu lah. Kan? Cuma dalam keadaan apabila kita tiba di kota Mekah, waktu bila-bila kita boleh tapau untuk solat qada. Ataupun solat sunat, tak jadi masalah. Qada lah waktu mana pun sebab itu adalah tanah haram di kota Mekah. Tak jadi masalah. Bila-bila pun boleh. Nak solat asar, nak qada solat subuh boleh. Nak solat subuh qada sebelum tu isyak boleh. Tak jadi masalah. Okey, itu dalam bab sujud. Mungkin ramai yang macam, oh ya ke baru dapat tahu hari ini. Sebab itu pentingnya belajar. Belajar ni bukan nak tunjuk kita ni pandai, untuk perbaiki. Bila mana kita dah tahu, kita perbaikilah. Perbaiki untuk mencapai kepada kesempurnaan solat. Walaupun kita tahu kita ni tak boleh nak sempurna mana solat sekalipun. Okey, so kalau kita tengok dalam setiap rakaat diwajibkan sujud 2 kali. Maknanya sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kali kedua. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam As-Sar, iaitu hadis daripada baginda Nabi kita SAW, dan tidak ada pun perbezaan pendapat dalam masalah ini. Maksudnya tak ada ulama lain ataupun mazhab imam lain ataupun daripada mana-mana satu rakaat satu sujud Ustazah. Dia tak ada. Kalau tengok tu memang pelik, tak tahu. Sebab di dalam ini dia mengatakan bahawa tidak ada perselisihan pendapat daripada mana-mana. Maknanya memang kena 2 kali sujud. Cuma ada satu je solat yang tidak ada sujud. Apakah dia? Solat tapi tak ada sujud. Solat jenazah. Solat jenazah. Jenazah. Tidak ada sujud. Okey, seterusnya adalah tasyahud akhir serta bacaan selawat. Duduk tasyahud awal pada 4 rakaat solat. Okey. Maksudnya 4 rakaat mesti ada tasyahud awal. Apa maksud tasyahud? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Apa maksud dia? Tasyahud ni duduk di antara 2 sujud lah. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita panggil tahiyat lah. Pada 4 rakaat solat dan 3 rakaat adalah sunat. Nampak? Sunat mengikut jumhur ulama. Maknanya Ustazah, solat tahiyat awal ni, isyak ni kita tak payah buat dah. Mengikut jumhur ulama. Mengikut pendapat ulama. Tetapi, dia ada tetapi. Akan tetapi duduk tasyahud akhir pada solat apa sahaja adalah wajib. Maknanya tak kira lah 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat sekalipun kena ada tahiyat akhir. Jumhur ulama mengemukakan dalil dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tsumma sajlis hatta tatma'inna jalsan. Kemudian duduklah sehingga engkau tumakninah antara duduk, ataupun duduk tumakninah ketika mana kita duduk di antara 2 sujud. Membaca tasyahud termasuk salah satu rukun solat. Menurut pendapat sebahagian besar ahli ulama fiqh, iaitu ahli fuqaha. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas. Kana Rasulullah yu'allamuna tashahhuda kama yu'allimuna suratan minal Quran. Bukan minal Quran, minal Quran. Rasulullah SAW mengajar tahiyat awal ataupun duduk di antara 2 sujud, ataupun dikatakan duduk tahiyat akhir sebagaimana beliau mengajar dalam surah Al-Quran. Adapun selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud adalah wajib. Lepas kita asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang itu adalah wajib.
Okey Ustazah, saya nak baca. Ada imam kata Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, tak jadi masalah. Dia nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun tak jadi masalah. Cuma yang mengambil perkataan Sayyidina itu adalah dia memuliakan dan menghormati baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebut bahawa Rasulullah mengajari mereka tasyahud dalam solat. Diriwayatkan bahawa Rasulullah mengajari mereka selawat dalam solat, tidak boleh mengatakan wallahu alam. Bahawa tasyahud itu adalah wajib. Sementara selawat kepada Nabi adalah tidak wajib. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasyahud. Dia kata, kemudian dia kata selawat kepada Nabi tidak wajib. Tak boleh katakan. Tidak boleh katakan. Maksudnya, tidak boleh. Maka ianya menjadi satu perkara yang wajib. Dan seterusnya adalah memberi salam. Memberi salam ni maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi. Mengucapkan salam satu kali ke arah kanan adalah wajib. Kiri wajib tak? Macam mana ni? Tak wajib Ustazah. Semua hilang. Jadi kan saya cakap seorang-seorang lagi kan. Tak wajib. Maksudnya yang wajib adalah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, dah ada sampai sini saja. Okeylah. Okey, kita kawan-kawan. Tak adalah. Maka lebih digalakkan dengan menyempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan. So, bagaimanakah keadaan muka kita ketika mana kita memberi salam? Muka ni nak CP je ke boleh? Ke sampai ke belakang ke? Macam mana? Macam mana ni kedudukan wajah ketika memberi salam di belah kanan dan juga kiri? Ambillah kanan sebab kanan ni wajib. Contohnya. CP. CP tara mana? Mata, anak mata. Anak mata Seorang? pandang bahu. Okey. Lagi? Dagu ke bahu lah. Oh, Assalamualaikum. Oh, dagu sampai ke bahu. Okey. Lurus. Dia kena lurus. Alright. Okey. Kalau mengikut daripada para sahabat Nabi, dia mengatakan bahawa apabila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, sahabat kat belakang tengok. Kata, sekadar Rasulullah, aku nampak sebelah pipinya. Maksudnya kalau kita bagi salam tu, orang belakang kita ni nampak ni, sebelah pipi kita ni. Pipi ni nampak dah memadai. Ada yang kata bagi salam tu sampai maksimum kepala tu. Ada yang cakap sebab dia nak bagi salam kepada malaikat. Tetapi melalui sahabat Nabi dia kata cukuplah aku nampak Nabi memberi salam ketika mana pipinya nanti telah kelihatan oleh orang belakang. Maka sekadar. Yang lain-lain tu kita bolehlah ambil garis ukur mungkin sekadar dagu, mungkin kelingan mata. Maksudnya macam tu. Okey, boleh tak kalau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun sekadar kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kadang-kadang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak boleh? Itulah kadang-kadang soalan-soalan ni macam kita betul lah juga ada ke? So jawapannya adalah tak jadi masalah. Tetapi Nabi lazimi dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sekadar itu. Kalau orang kata wabarakatuh, tak adalah sampai batal solatnya. Bila dah bagi salam warahmatullahi wabarakatuh pun terkentut, maka selesailah solat, tak jadi masalah. Maka kunci solat adalah bersuci, permulaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Itulah maksudnya solat. Sedangkan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan solat itu, ada yang mengatakan bahawa solat itu innama a'malul binniyat, cukup sekadar niat. Ataupun mengatakan solat itu adalah doa. Sebab tu kalau kita tengok selain daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, selepas saja mereka solat, memberi salam, mereka tidak ada lazimi dengan duduk berwirid.
kecuali daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ada wiridnya Astaghfirullahalazim subhanallah 33 kali. Apa semua kan. Kalau kita pergi contoh ni di Mekah, lepas salam tu hilang semua. Tak ada dah macam kita nak berdoa. Sebab mereka mengatakan bahawa solat itu adalah semuanya adalah doa. Tu maksud dia. Maka dalam solat ni sebenarnya dah sempurna. Sempurna dengan doa-doa kita. Ketika kita mana duduk di antara dua sujud, kita fahami bacaannya. Rabbi firli warhamni. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kau tutupkan aib kami. Angkatlah darjat kami. Bila nak angkatkan darjat tu, maksudnya warafa'ni. Angkatlah kemuliaan kami di sisimu. Kalau orang nak naik pangkat, macam mana cara dia? Contohlah, orang nak naik pangkat. Ataupun anak kita nak diangkat menjadi pelajar bijak. Macam mana pemilihannya? Mestilah kena melalui ujian. Maka hidup kita ini tidak lari daripada sentiasa menempuh ujian. Sebab kita juga minta pada Allah, warafa'ni, muliakan aku di sisimu ya Allah. Sebab itulah hidup ini penuh dengan ujian. Cuma ujian kita adakah besar ataupun kecil. Itu yang menjadi garis ukur. Hakikatnya semua orang ada ujian. Lagi besar ujian seseorang itu, lagi besarlah kasih dan sayang Allah kepada dirinya. Lagi besar tekanan pada orang itu, lagi besarlah pengharapan Allah merindui suaranya. Maka kita janganlah berlapang dada. Seronok Ustazah, saya ni semenjak 4 tahun ni tak ada masalah. Apa saya nak semua dapat Ustazah. Kan. Maka kita kena hati-hatilah untuk kita memahami. Mungkin ada di antara kita yang diuji dengan kasih sayang. Berkasih sayang dengan orang yang dia rapat. Akhirnya jadi apa? Terpisah sementara. Teruji. Maka orang yang ada kasih sayang ni hargailah. Maka itulah antara ujian-ujian. Semakin kita ini terputusnya hubungan kita dengan manusia dan alam. Contohnya, kita ada satu ujian yang sangat besar. Kita rasa kita ni kabel bagus lah ni. Minta tolong kawan, kawan kata janji nak tolong, akhirnya tak mau tolong. Minta tolong dengan keluarga, janji nak tolong tapi tak dapat juga tolong. Saya nak bawa satu kisah. Ini saya dapat hari tu, kisah ini sangatlah memberi pengajaran kepada saya. Syukur Alhamdulillah. Bila kami pergi hari tu mengerjakan umrah, Allah tak bagi ujian yang sangat besar lah pada kami. So, saya jumpalah sahabat lama saya ni. Dia cerita pengalaman dia membawa umrah orang kaya. AKA jutawan lah. Macam tu lah. Okay, so dia bawa umrah. Bawa umrah tu, okay, daripada Malaysia ni, seronok lah. Ini nak cerita. Bagaimanakah pergantungan kita dengan Allah ini. Bila Allah nak tarik tu, Allah tarik sekejap. Lalu dia orang pun pergi sampai dekat Mekah, dia orang dapat bilik yang harganya ratus ribu. Saya tak tahulah bilik apa. So saya pun tak tahulah, dia kata bilik tu mahal. Dia orang dapat bilik tu. Kemudian diorang ni pergi macam kita lah hari tu kawan tu kan. So adakah ini ujian ataupun nikmat Allah bagi? Sebab dapat bilik hotel memang cantik, memang mahal. So orang dah bertanya tetapi tidak mengambil peringatan. Lalu dia buat apa? Dia pun mereka pun pergilah mengerjakan umrah. Kerjakan umrah. Orang senang cerita orang have lah, orang yang ada duit, yang mungkin pada saya tidak ada masalah kewangan, yang mungkin pada saya tidak ada masalah, apa-apa pun boleh settle bab duit. Kita ni duit tak ada, harapan tinggi. Contohlah kan, teringin nak pergi. Lalu dia pun mengerjakan umrah. Mengerjakan umrah ni pun, ya Allah, ni sahabat saya ceritalah, dia kata dengan berselfie ni walaupun dah diterangkan jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Okey, tak apalah, tak jadi masalah lah. Lalu selesai saja mengerjakan umrah, baliklah ke Madinah, masuk Madinah. Okey, berjanjilah mereka dengan sahabat saya ni untuk bawa masuk Raudah. Lalu janji tu satu tempat. Sahabat saya ni tidak bergerak. Dia kata lepas kita solat ni kita tunggu sini. Nanti kita akan masuk sama-sama. Tetapi disebabkan mereka ini tak tahulah apa silap dan salah mereka. Wallahu alam, kita pun tak retilah nak cerita.
Lalu sahabat saya tunggu kan. Tengok duk berzikir ni. Tengok belakang, diorang dah tak ada. Dia kata ni nak masuk raudah ni. Nusuk diorang pula masa tu. Lalu sahabat saya tunggu hampir setengah jam lah. Tunggu dekat situ. Tunggu diorang ni kan. Akhirnya sahabat saya ni dia tak beli ni internet tu. Maknanya kalau balik hotel baru dapat wifi lah. Sebab apa dia buat macam tu, dia kata dia tak nak ada gangguan pun sepanjang dia berada di kota Mekah dan Madinah. So dia nak fokus dalam ibadah dia. So bila balik hotel jawapannya rehat. Dalam hati saya bagus juga kan. Kita pun tak terfikir. No. So dia kata dia pun tak nilah. So dia orang tak boleh nak berhubung dengan dia. Lalu dia dah tunggu nak dekat setengah jam apa semua, dia tengok dia orang ni tak ada. End up dia kata lepas 1 jam dia pun balik. Dia balik bilik, kemudian dia pun WhatsApp lah, dapat wifi, dia pun WhatsApp dekat dalam grup. Dia kata saya dah balik. Dia kata saya dah tunggu sejam. Tahu apa jadi pada sahabat-sahabat yang nak pergi ni? Dia kata dia nampak sahabat saya ni pergi tempat lain. So dia orang ikut. Punyalah Allah tu, ya Allah, tak tahu nak cerita macam mana. Dah lah esok tu dia orang nak balik. Bayangkan pergi Madinah tak dapat masuk raudah. Itulah perasaannya. Lepas tu, okeylah. Dia kata, saya dah tunggu almost 1 hour dekat sini. You all tak ada. Dia kata, nampak macam kawan saya ni pergi tempat lain. So, diorang ikut. Rupanya bukan itu. Lalu nak buat nusuk ni dah tak boleh sebab dah extend. Cubalah esok nak masuk selepas subuh. Pun tak boleh. Orang Arab halau. Nak masuk ikut gate lain. Tak boleh juga. Mereka ni tak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam raudah. Lalu malam tu diorang pun nak berangkat balik. Kisah nak berangkat balik ni, nak cerita dia. Nak naik flight. Dah masuk maknanya dah loading bag ni dah masuk dekat boarding. Sampai dekat gate tutup. Bag dah jalan. Diorang ni kena tinggal. Okeylah. Apa yang perlu buat? Tunggulah next flight kan. Nak diceritakan kalau tak salah saya ada 7 orang yang terkandas. Okey, yang seorang ni kata okey tak apalah kita tunggu next flight. Tahu bayar seorang berapa? Lebih kurang 3,700 seorang satu tiket nak balik. Nak keluar pun tak boleh, nak masuk pun tak boleh. Sebab dah tersekat kat situ. Orang yang membantu mereka ni adalah contohnya, saya rasa kena tutup dulu kot recording. Tutup recording dulu sebab nak cerita. Panjang sangat record.